Assalamualaikum and good evening. So pagi ni pula dah. Malam ni kita akan sambung tutorial kita soalan nombor 11. Still lagi tentang buffer. Okay. An amount of 1 milliliter of sodium hydroxide was added. Okay, kita ada strong base was added into 1 liter buffer solution. Dia dah bagi tahu buffer solution tu 1 liter. Okay, containing 0.5 molar sodium ethanoate and 0.1 molar ethanoic acid. Okay, calculate pH of the solution. Okay, soalan pertama kita tengok dia adalah buffer. Okay, bila dia buffer kita check dulu what kind of buffer. Acidic or basic? Acidic or basic? Siapa boleh jawab? The buffer solution is the mixture of sodium ethanoate and ethanoic acid. Siapa boleh jawab? Buffer ni jenis acidic or basic? Actually dia acidic. Actually you boleh dapat dekat sini. You nampak ni data dia bagi Ka. Kalau Ka of course lah acid. So this is acidic jawapan dia. Kalau habis-habis tak tahulah. Tapi ini jelas tau. Ada banyak keyword. Ada Ka, ada acid. So automatic this is acidic. Okay, soalan dia suruh kira pH of the solution after we added 1 milliliter of 0.1 molar strong acid. Okay, so kita buat bayangan sama juga dalam macam kes semalam. Okay, dalam bekas ni kita ada CH3, COOH. Okay, and then kita ada garam di mana garam ini dia telah dissociate menjadi CH3, COO minus plus Na plus. Okay, Na plus ni kita ignore lah sebab dia weak conjugate. So dia tak effect pun. Dia tak effect. Okay, so kita decide this is weak acid. Weak acid. Okay, bila atas ni weak acid, automatic yang conjugate ni dia akan jadi conjugate base. Maka datanglah NaOH. NaOH datang nak masuk dalam bekas. Okay, NaOH is a strong base. Okay, dalam strong base ni ialah ada OH minus. OH minus is the dominant ion dalam NaOH. Okay, so strong base akan react dengan siapa? Weak acid atau conjugate base? Siapa boleh jawab untuk saya? Dia akan react dengan weak acid atau conjugate base? Weak acid. Dia akan react dengan weak acid. So OH minus, terus ambil OH minus. Tambah dengan weak acid CH3 COOH. Okay. Sekarang ni kita nak buat equation. So nak buat equation senang je. Okay, ini adalah base. So bila base dia mesti terima H plus. This one is acid. Acid dia mesti donate H plus. Buang H plus. So what is the product? OH terima H plus. The product is H2O. So plus CH3COOH, it will donate H plus, so the product is CH3COO minus. Dah siap. So dia mesti dapat balik dua benda ni. Itu satu tips. Kalau you tidak balas dengan ni, produk dia yang ini. Kalau you tidak balas dengan ni, produk dia yang ini.
Itu satu tips lagi bila nak buat equation. Okey, sekarang ni saya bagi apa? Okey, kita nak buat sebab kita tambah strong acid, strong base. Strong base dalam kes ni. Bila tambah strong acid ataupun strong base, so kita akan guna, bila tambah ni kita tahu, kita akan guna ICE table. Ingat tu. Bila ada je tambah medium sodium hydroxide ataupun tambah strong acid, kita kena guna ICE table di mana jenis number of mole. Tu tips dia. So kita kena convert data kita kepada mole. Mole inertia. Okay, ingat lagi mole kita ada OH minus. This is 1 milliliter 0.1 molar. So we need to convert it. So equal to MV over 1000. Ini paling mudah lah untuk convert CFA dia. So M is 0.1 times 1 over 1000. Over 1000. Okay, so dapat berapa yang? Tolong kira untuk saya. 1 times 10 power of negative 4. Is it right? Yes. 4. Okay. Now we go to this one. Okay, this one. Okay. Yang ini kita nak convert kepada mole juga. So mole dia, okay, beza dengan soalan nombor 10 semalam. Soalan nombor 10, dia bagi tahu. Okay, saya bagi tengok contoh soalan nombor 10 semalam. Dia bagi tahu ada 200 ml garam dengan 300 ml amonium. So this one, ammonia, sorry. So this one is the total lah. 200 campur 300. So buffer dia, isi padu buffer, the volume of the buffer equal to 500. In this case, kalau you baca ayat dia, was added into a 1 liter buffer solution. Maksudnya dia dah campur dah. Dia dah campur dah. Buffer tu ialah 1 liter. Semua ni, ini adalah 1 liter. So dah jelas dekat situ. So automatic kita ambil asid ialah 0.1 bahagi 1 liter. Yang ni jangan guna MV over 1000 pula. Sebab 1 liter tu memang kita dah bahagi dengan 1000. Kalau kita guna yang ini, volume dia dalam mililiter. Sebab tu kita kena bahagi dengan 1000. Dalam kes ini, dia dah memang 1 liter. Dalam liter. So 0.1 divide 1 liter. So equal to 0.1 mole. Okay. So untuk garam pula, this is conjugate base. Ingat conjugate base dalam buffer. You ingat macam tu je. Conjugate base dalam buffer ni asal usul dia daripada garam. Asal usul dia daripada garam. So data, kalau dia tak bagi tahu conjugate base, maksudnya data garam lah. Sebab asal usul dia daripada garam. So garam ialah 0 dia yang... Kenapa Akram? Tak ada apa madam. 0.15 divide 1 liter. Okay. So sama dengan 0.15 mol. Okay, dah siap. Okay. So daripada sini kita tolak change of mole. Change of mole. ICE table change of mole. So dalam kes ni tak ada X. Sebab kita tolak benda yang akan habis dulu. So this is minus 1 times 10 power of negative 4. Dia macam isu dia sama dengan case limiting reactant lah. Okay, dalam case ni OH minus ni dia habis dulu sebab mol dia sikit. So ini yang akan limit produk.
dia akan habis, totally habis. Kalau orang tanya kenapa dia habis dulu? Sebab mol dia sedikit sahaja. So minus 1 times 10 power of negative 4 minus 1 times 10 power of negative 4 plus 1 times 10 power of negative 4. Okay. So mole equilibrium ICE equal to 1 times 10 power of negative 4 minus 1 times 10 of negative 4 equal to 0. So habis, totally habis bertindak balas. So yang ini akan dapat 0.0999. Yang ini kamu akan dapat 0.1501 mol. Dah siap. Okay, now kita nak kira POH ke pH dalam kes ni? pH. pH because we use acidic buffer. So pH equal to pKa plus log. Okay, saya guna pKa hari ni. Sama je. Concentration salt mesti ke atas. Salt is CH3COO minus, okay, over CH3COOH. Okay, equal to negative log 1.75 times 10 power of negative 5 plus log concentration CH3COO minus. Okay, you ambil yang ini. Jangan guna product of reactant tengok betul-betul. 0.1501 divide V total. Tak perlu kira. Okay, over. Okay, this is acid. So kita ambil data acid 0.0999 divide V total. Okay, so we cancel out. So what is the value? Tolong kira kat saya, Akram. Tolong kira kat saya. Okay, madam. Awak pergi dating ke? Tak ada, madam. Roommate kacau. Roommate awak suara macam perempuan. Bukan Sajat Roommate awak memang suara macam perempuan. Tekan-tekan tak dapat. Kejap. Aduh, ya Allah, ya Tuhanku. Nah, Akram sekejapkan kita. Namanya Akram. Kata matematik terror. Akram. Ada orang nak tolong kira? 4.93. Okey. 4.93 pH dia 4.93. Okey, dah selesai. Okey. Kalau dia tanya pH buffer je, kita nak buat macam mana? Ini pH buffer selepas tambah base. Kalau dia tanya pH buffer je, kita nak buat macam mana? Siapa tahu? Soalan tu tanya calculate pH of the buffer without added any strong acid or strong base.
Siapa ada cadangan? Perlu tak kita buat ICE table? Tak. Tak Tak. payah. Tak payah. Direct masuk pH. Okay, let's say example. Soalan dia tanya, calculate pH of buffer. Dia tak tambah pun strong base ataupun strong acid. Kalau dia without ni, tak ada benda ni, no need ICE table. So apa yang kita kena buat? Direct terus. pH equal to negative log Ka plus log concentration salt CH3COOH COO minus over CH3COOH. Okay. Sama dengan negatif log Ka dia ialah 1.75 darab 10 negatif 5 plus log. Okay, berapa concentration garam kita nak ambil? Kita ambil terus, berapa nilai dia? 0.1. 0.15. Ni garam. Tak payah tukar dah lah. 0.1. Cek kira untuk saya berapa? Kau cek kira untuk saya. So awak tengok 4.93. Okey, tengok Yang ini yang kita benchmark sebenarnya 4.93. So selepas tambah 4.93. So pH dia tidak akan berubah. Okey, nampak tak bayangan cerita dia? Kat mana yang awak rasa you tak boleh tak nampak langsung? Buffer ni, kalau ikut nota, buffer ni, okey, mula-mula kita kira untuk acidic buffer. Acidic buffer ni terus masuk dalam rumus. Tak perlu ICE table. Yang ini tak perlu ICE table. Okey, bila dia kata adding strong acid ataupun adding strong base, automatic you kena convert data kepada bilangan mol. You kena convert data you kepada bilangan mol. Guna ICE table. Dua-dua ni lah, tak kisahlah. Tambah strong acid ke, tambah strong base ke. Itu cara paling mudah saya nak bagi tahu. Okay, kejap saya cari mana yang original. Kejap yang. Kita ni bila dia terbelik-belik nota, dia lari. Okay yang. Yang ini. Okay, kita contoh kat depan ni. Boleh? Okay, yang ini direct terus ganti. Direct substitute. pH equal to pKa plus log concentration salt over acid. Okay. Kalau yang ini adding strong acid, sedawa. Okay. Adding strong acid, okay, mula-mula convert kepada mol. Yang ini, kalau direct substitute, pertama you check dulu. Data molarity. Data dia mesti molarity. M, molarity.
Kalau data dia tu belum campur volume, okay, tulis nota saya tulis kat bahasa Melayu lah bahasa yang paling mudah. Kalau belum campur volume, tukar dulu. Kena tukar. Guna M1 V1 equal to M2 V2. Mula-mula check data tu molarity. Kalau belum campur volume, tukar M1 V1, M2 V2. Okay, step yang kedua terus masuk ke dalam pH equal to pKa ni. Okay, kalau you dapat soalan adding strong acid atau strong base, faham tak saya cerita? Boleh nampak tak? Ke kat mana tak faham? Korang ni kadang-kadang simpang, okay, baru nak tanya. Oh, yang. Oh sayangku, adakah anda bersama? Oh, makin berkedut. Faham. Ya, madam. Okay. Faham ke tak faham artinya? Ni. Kalau dia suruh kira acidic buffer ataupun basic buffer lah. Sama je lah kes dia. Mula-mula tengok data molarity. Data tu adakah volume dia dah campur belum? Kalau belum campur kena guna M1 V1, M2 V2. Okay. Lepas tu baru masuk dalam ni. Kalau data adding strong acid ni, maksudnya ini H plus dominan dia. Yang ini OH minus. Okay. So apa yang you kena buat? Kena buat ICE table. Okay, lepas ICE table, step yang kedua, convert data to mole, to number of mole. Okay, step nombor 3, baru substitute in equation. Substitute in equation. pH equal to pKa plus log salt over acid. Okay, sama juga basic buffer. Bila basic buffer, first data tukar pada molarity. pH, you akan guna POH dulu. Equal to PKB plus kamu akan guna POH equal to PKB plus log salt over base. Step dia sama. Yang ini pun ada dua juga. Ada tambah strong acid tambah strong base. Sama juga kaedah dia. ICE table, convert data to mole, substitute in equation. Itulah kesimpulannya buffer. Ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Tak ada, saya teruskan. Okey, sekejap Teruskan, kita teruskan. Okey. So saya bagi awak snap. Yang ini. Sekejap saya masuk frame. Okey. Okey, dah. pH dia mesti sama. Sebelum tambah dengan selepas tambah. pH dia mesti sama. Kalau habis-habis beza pun perpuluhan. Ni dah anak-anak. Dah, Miss. Okay, we go to another one. Mana tadi soalan tambahan? Okay, this one. Okay, dah anak-anak. Dah. Dah, okay.
Sedihnya bunyi. Okay, next. Kita pergi soalan nombor 9. Saya pusing balik nombor 9. Nombor 9. Kepik kan jadi macam ni. Cari lubang. Okay. Nombor 9 ya anak-anak. Kita pusing balik. What is buffer solution? So buffer solution dalam nota saya ni ada dekat yang table tu. Sebenarnya nota buffer ni banyak. Tapi conclusion dia ambil yang tahun 2005 tu. Tahun 2005 tu yang paling mudah. Mana dah nota tu? Dalina. Ya, ini dia Dalina. This is buffer. Okay, ambil nota yang ni. Mana Dalina. Okay. What is a buffer solution? So a solution that maintain its pH when a small amount of strong acid. Sabar nak tanya awak, 3 minggu ada masa untuk kita. Soal jawab. Is added. Okay, dah siap. Okay, soalan B. Explain how a mixture CH3 of acetic acid and sodium acetate salt function as a buffer solution. Function as a buffer solution. Okay. Function as a buffer solution. Okay. Sekejap. Okay. Okay, so cara nak explain dia complicated sikit tapi awak fahamkanlah sebab kita kan soalan nanti. Okay, kita ada CH3, COOH. Okay, this is weak acid tambah air. It will dissociate to become CH3COO minus plus H3O plus. Okay. CH3COONA equals completely dissociate. Okay, this is reversible, this is one way. So this is completely CH3COO minus plus Na plus. Okay. So, apa yang kita kena explain ialah salt CH3COONA dissociate completely. Salin dulu, nanti saya explain. To produce its conjugate base CH3COO minus titik. Ni yang garam dissociate dapat ni. Okay. Lepas tu when the concentration of conjugate base CH3COO minus increase, okay, system will disturb. Sistem akan terganggu. Okay. Therefore, system, salin dulu yang.
nanti saya explain. Sistem shift. Dia akan bergerak backward. Backward. So, the weak acid CH3COOH dissociate less. Okay, therefore the concentration, Justin ada ke? Of Yeah, Miss. What is it? tak ada, saja rindu. Weak acid CH3COOH and conjugate base CH3COO minus are higher. Okay, salin dulu, nanti saya explain. Dia masuk Le Chatelier sikit Le Chatelier. Oh sayangku. Ku pikir kamu. Dah. Okey. Sekarang ni soalan dia tanya. Okey. Yang inilah sebenarnya apa yang berlaku. Tapi saya ni ajar reverse. Saya ajar ngira dulu. Kenapa? Okey. Kenapa dalam bekas ni kita duduk cerita dalam bekas ni kalau asid dia ada CH3COOH dengan CH3COONA. CH3COOH. Kan daripada tadi lagi saya duduk cerita. Kenapa ada weak acid? And then kalau dia weak acid ini akan jadi conjugate base. Kenapa ada benda ni? Okay, CH3COONA. So cerita dia kenapa ada dua benda ni ialah inilah. Okay, ini awak bayangkan dalam bekas tu, ini satu bekas ni dalam satu beaker. Dalam satu beaker ni ada CH3COOH kita masukkan. So bila kita masukkan berjumpa air, dia dissociate jadi CH3COO minus plus H3O plus. Lepas tu kita masukkan garam. Garam ni dalam chapter garam. Dalam chapter garam kita belajar dia completely dissociate. Ni completely. Okay, so dia bercerai jadi CH3COOH. Ingat tak cerita pasal garam? So kalau ini asal dia kalau ingat lagi nota, saya kata ini asal dia daripada CH3COOH. So ini acid. So bila acid, ini nama dia conjugate base. Produk dia ialah conjugate base. Okay, so ini dalam satu bekas lah. So dalam satu bekas ni, ini dah habis tindak balas. Bila masuk dia ni, dia juga hasilkan CH3COOH. Bila dapat CH3COOH, kepekatan yang atas ni dah ada. Yang ini tambah pula. So ikut Le Chatelier, kepekatan dia bertambah. Kepekatan dia tinggi. Bila kepekatan dia tinggi, sistem akan shift backward. Bila shift backward, asid ni dia sebenarnya tercerai sedikit sahaja. Sebab dia lebih ke belakang ni. Hasilkan benda ni. So untuk dia ke depan sedikit je lah. Proses ni kan reversible. Maka kepekatan yang paling banyak dalam bekas ni ialah kepekatan CH3COOH sebab dia dissociate sikit. So kepekatan dia masih tinggi. Lepas tu dia ada yang ini. Kenapa kepekatan ni tinggi? Sebab yang ini hasil dia dan garam juga hasilkan benda yang sama. Okay. So ayat dia
Punca dia ialah daripada garam ni lah. Garam dissociate completely to produce its conjugate base. Yang ini CH3COO-. So dalam bekas yang sama, when the concentration of conjugate base yang ini, maka menyebabkan yang ini pun bertambah. Increase. System will disturb. Sistem terganggu. So apa yang sistem akan buat? Sistem shift backward. So the weak acid, this one, dissociate less. Dia akan tercerai sedikit sahaja. Sikit je lah dia ke depan. Sebab orang akan cuba ke belakang. Therefore, the concentration of weak acid yang ini and conjugate base yang ini are higher. Sebab tu dominant yang saya duk cakap 2-3 kali, dominant dalam beaker tu ialah weak acid and conjugate base. Dah siap? Faham ke tak faham saya cerita apa? Agak-agak faham lah. Tak faham langsung? I think I get what it means. Boleh lah. Alah Ifan. Macam boleh lah. Sedih saya. Boleh lah. Okay. Gini. Saya lebih prefer kalau you tanya. Saya akan faham you tak faham kat mana. Saya jenis macam tu. Bila you tanya, saya akan nampak you tak faham kat mana. So part mana yang you tak faham buffer ni? Buffer memang akan keluar. Memang akan keluar soalan. Kalau objektif lagilah dia keluar. Mengira lah especially. Kalau you ingat step dia kan. Okay, kalau dia kira-kira pH buffer, you tahu you nak kira macam mana. Kalau dia tambah acid dengan base, you tahu. Oh, kita kena convert kepada mol. Kita kena guna ICE table. Automatic you dah tahu step tu. You jangan pening-pening terlalu ni sangat. Okay. Which part lagi yang I boleh bantu? Miss? Yeah. How about the system being disturbed? The system whole ni lah, whole. This is the system. Remember, we learned about Le Chatelier. The system meaning whole. Whole reaction. The whole reaction. reaction. Yes, the whole reaction. Remember yang kita belajar Le Chatelier tu? Yang ada temperature, yang ada concentration, yang ada pressure. Bila kita sebut sistem, maksudnya semua tu terganggu lah. Tapi kita ganggu kat mana? Kita ganggu dekat concentration CH3COOH. Bila sistem ni terganggu, yang ini kepekatan dia tinggi. Kenapa kepekatan dia tinggi? Sebab ada orang datang tambah kepekatan dia. Siapa datang tambah? Garam. Garam ni datang tambah kepekatan CH3COOH-. Itu yang menyebabkan dia shift backward. Maka asid tu tak boleh mengurai lah. Asid tak boleh mengurai. So, bila dia tak boleh mengurai, kepekatan dia masih tinggi. Wait, miss. So, if the concentration of CH3COO negative increase, so does that mean the CH3COH becomes Become what? Weak? No. We not talk about weak or the strength. We not talk about the strength. We talk about the concentration now. Okay. So the system will form more CH3COOH. It will form more CH3COOH. Therefore, sebab tu dalam beaker tu the dominant yang kita nak cerita ialah tentang CH3COOH ni sebab dia kepekatan tinggi and also CH3COO-. Awak faham dua tu je. Garam dengan garam ion tu conjugate base dengan asid tu yang tinggi. Okey, saya cerita satu lagi. Malam ni saya nak habiskan buffer. Buffer memang kena 2 jam. Okey, let's say
let's say, okay, kita try buat without tengok nota, saya try buat. Okay, kalaulah kita ada base NH3 base react dengan water, okay, it will produce NH4 plus OH minus. Ingat kalau nak buat equation, you jangan kelang kabut. You ingat ini base. Bila base, dia mesti tambah H plus. Automatic water akan jadi acid. Sebab water tu amphoteric. Dia boleh jadi acid, dia boleh jadi base. Dia ikut keadaan. So yang ini bila dia acid, dia buang H plus. So that's why ini jadi ini. So bila base, remember produk dia nama dia conjugate acid. Remember kita belajar awal-awal dulu kelas dalam kuliah. Bila ini base, ini conjugate acid. Bila ini acid, automatic pasangan dia ni conjugate base. Tapi water ni kita ignore sebab water ni dia kepekatan dia sangat rendah. Sangat rendah. So kita ignore. Dia tak effect lah dalam case buffer ni. Okay, so bila datang garam, apa garam basic dia? CH3Cl. Okay, completely dissociate. NH4Cl, NH4 plus Cl minus. Okay, saya highlightkan dekat sini. Ini NH4. Dah ada dah orang buat. Okay, yang ini datang pula. Datang lagi. So, apa berlaku kepada kepekatan? Ni dalam satu bekas sebab buffer dia memang kena mixture dua ni. Apa berlaku dekat kepekatan si NH4 ni? Bertambah ya, pandai. Bertambah. So, sistem akan terganggu. It will shift backward. So backward more NH3 will be produced. So moral of the story, the dominant element or compound in this beaker is NH3 and also NH4 plus. So this is weak base. Automatic, this is conjugate acid. Yang saya duk cerita-cerita tu. Datanglah H plus daripada strong. Dia nak tindak balas dengan siapa? Tadi. Dia nak tindak balas dengan siapa? NH3. NH3 sebab ini acid mesti cari base. Produk dia mesti dapat benda ni balik. Dia duk main dua ni je. Ulang alik benda tu. Kalau kau tidak balas dengan ni, produk engkau ni. Kalau datang tidak balas dengan benda ni, produk ini. Dia tu. Duduk keluarga 69. Keluarga 69. Pusing kot mana pun, balik kepada asal. So kalau dia suruh explain, ingat apa-apa explanation, kita start dengan garam. Okay, nombor 1. Salt, NH4Cl, completely dissociate to produce nama dia conjugate acid. Jangan complicated hidup. Belajar apa yang kau belajar, yang saya ajar je. Conjugate acid NH4 plus. Okay, nombor 2. The concentration, buffer ni paling mudah. Tak. Sebenarnya mudah. Of conjugate acid NH4 plus increase, bertambah. So system will disturb. Okay, nombor 3.
system shift backward. So the weak base the weak system will disturb the concentration of conjugate acid. Ammonia increase, system will disturb. System shift backward, so weak base. Betul lah. Weak base NH3 dissociate less. Dissociate less. Tulisan dah start mengarut dah. Okay. Therefore, nombor 4. The concentration tu dia nak cerita siapa yang dominant of weak base NH3 and conjugate acid are higher. Okay, dah siap. NH4+. Selesai. Okay, saya bagi snapshot, screenshot. Okay, yang ini yang satu. Sekejap saya masukkan dalam frame. Okay, dah. Dah. Done. Okay, this one, another one. Done. Okay. Done. Dah, Miss. Done. Okay. Actually kan, benda-benda ni ada dalam nota saya. Ni, dalam nota ni. Dalam nota ni. Dah ada dah. Cuma saya terus sajalah. Okay, kelas dah habis. Habislah tentang buffer.